Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali bersama aku dalam Muiz Channel. So, dalam video kali ini, aku nak borak tentang what if Sasuke berjaya membunuh Naruto pada final battle mereka. Apakah yang akan terjadi selepas itu kepada dunia shinobi? Bagaimana nasib mereka yang berada dalam pengaruh genjutsu terkuat, iaitu Mugen Tsukuyomi? Dan apakah Sasuke akan melakukan seterusnya? So, macam biasa, apa yang aku nak bahas ni semua totally pendapat dan pandangan dari aku saja. Benda ni takkan terjadi. Ini just buat dari hasil request komen di community yang kemarin. Walaupun mustahil untuk terjadi, tetapi pada aku tetap menarik untuk dibahas. Tapi sebelum aku memulakan video ni, seperti biasa, kepada korang yang baru sampai, jangan lupa tekan button like, share and subscribe. And hopefully korang dapat bantu aku untuk achieve 7k subscribers dalam masa terdekat. Impian ini akan menjadi kenyataan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan semestinya juga dengan bantuan daripada korang kita akan berjaya untuk mencapai angka tersebut. So, tanpa melengahkan masa, let's proceed with the content. So, pendapat aku yang pertama, hidup Sasuke akan semakin kelam. Ini kerana dia telah membunuh satu-satunya insan yang boleh mengubah dirinya ke arah kebaikan. Sasuke akan semakin termakan dengan hasutan nafsu syaitan dan hatinya, yang mana dia ingin membunuh semua makhluk yang mempunyai kuasa, dan yang tersisa hanya dirinya saja yang berkuasa. Dia juga akan memanfaatkan para biju. Dengan kekuatan mereka, Sasuke akan menggunakan untuk membentuk dunia yang dia inginkan. Sasuke juga akan menjadi Hokage, tetapi bukan Hokage seperti biasanya. Dia akan menjadi Hokage dengan fahamannya sendiri. Maka dalam hal ini paling rasa bersalah adalah Uchiha Itachi. Walaupun dia dah mati, boleh jadi dia tidak tenang di alam kematiannya kerana perbuatannya telah merubah hidup adiknya, iaitu Uchiha Sasuke, menuju ke arah kegelapan. Pendapat aku yang kedua, Sasuke telah kehilangan satu-satunya insan yang mengakui Sasuke sebagai teman, bahkan menganggap sebagai keluarga. Hal ini kerana Naruto sahaja yang menerima Sasuke sepenuh hatinya, walaupun Sasuke telah banyak membunuh dan menjadi pengkhianat di Konoha. Tiada lagi insan yang akan mengambil berat pasalnya, tiada lagi insan yang ingin membawanya ke cahaya, dan tiada lagi insan yang sanggup berkorban susah dan senang bersamanya. Selain family-nya sendiri, hanya Naruto saja yang mempunyai jiwa yang cukup baik terhadap Uchiha Sasuke. Dan perkara ini sendiri memang diakui oleh Sasuke, yang Naruto adalah satu-satunya teman terdekatnya selain family beliau. Pendapat aku yang ketiga, Sasuke akan mengubah seluruh sistem dunia shinobi. Kiranya dia akan jadikan semua kampung kepada satu negara, and semua tu di bawah penjagaan dia. Semua sistem shinobi akan berlandaskan apa yang Sasuke inginkan, dari segi shinobi, dari segi cara hidup, dari segi jutsu yang dipelajari, dan masa depan dunia shinobi akan berada 100% di tangannya. Kerana orang yang berkuasa tidak akan ada pada masa itu. Yang berkuasa hanyalah Uchiha Sasuke semata-mata. Pendapat aku yang keempat, Sasuke akan membunuh semua Kage yang hidup ketika itu. Dari Hokage, Mizukage, Tsuchikage, Raikage dan juga Kazekage. Kerana apabila dia berjaya membunuh orang-orang hebat dalam sesuatu kampung, maka penduduk mereka akan tunduk sekaligus ketakutan kerana tiada lagi orang yang hebat untuk melindungi mereka. Dengan cara ini juga akan memudahkan Sasuke untuk membuat dunia yang dia inginkan, kerana tiada sesiapa boleh menghalanginya. Untuk Sakura dan Kakashi, aku rasa maybe akan tengok keadaan. Kalau mereka ikut dengan arahan Sasuke, jadi orang bawahan, macam jadi tawanan, aku rasa diorang akan selamat. Kalau tak ikut, aku rasa diorang akan mati juga, dibunuh oleh Sasuke.
Waktu tu juga sangat memudahkan dia untuk membunuh sesiapa saja disebabkan semua manusia berada dalam genjutsu Mugen Tsukuyomi. Jadi mudah untuk dia melaksanakan segala agenda dia. Pendapat aku yang kelima dan terakhir, Sasuke juga aku rasa akan berkahwin sebab selain dia ingin menguasai dunia shinobi, dia juga ingin mengangkat martabat klan Uchiha kembali. Dia akan menjadi seperti Uchiha Madara, iaitu ketua kepada klan dia, tetapi semestinya versi Sasuke ini jauh lebih bagus dari Uchiha Madara, yakni pendahulunya. Dia dan isteri dia semestinya akan mempunyai ramai anak, means lebih dari seorang sebab dia nak klan dia terus berkembang dengan melahirkan generasi baru dari tahun ke tahun. Cuma saya risau satu je lah, andai kata klan Uchiha kembali ramai, tak mustahil untuk mereka saling berperang disebabkan menginginkan kekuatan mata Mangekyo Sharingan yang sempurna dengan cara membunuh teman terdekat. Kan klan Uchiha makin rasa sedih, makin kuat seseorang Uchiha tersebut. Walau bagaimanapun, aku rasa benda ni mesti Sasuke dah aware dan dia dah prepare siap-siap. Dengan cara dia boleh saja membuat mereka yang mengamuk itu terkena genjutsu dari Sasuke dan mereka tidak akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya sebab segala perkara pada masa itu, pada zaman Sasuke memerintah itu, hanya dikawal oleh Uchiha Sasuke sahaja. Dan Sasuke juga ada menceritakan pada Naruto yang dia ingin hidup abadi seperti Uchiha Madara dengan menyambungkan badan dia dengan buah cakra. Dengan cara ini, dia boleh hidup abadi dan terus menjaga dunia shinobi yang dia inginkan. So, aku rasa sampai sini sahaja pembahasan aku tentang what if jika Sasuke berjaya membunuh Naruto pada final battle. Maaf kalau ada salah info ataupun kurang. Sekiranya korang ada apa-apa pendapat, just drop di ruangan komen di bawah. Before I end this video guys, sedikit renungan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bilakah seseorang manusia menjadi jahat? Jawabnya, bila dia merasa diri dia baik. Jadi di sini marilah kita sama-sama sentiasa muhasabah diri kita ke arah kebaikan. Janganlah sesekali kita membandingkan diri kita dengan manusia lain. Kerana pada ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka waktu itu juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kita dengan mulia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa saja selalu memandang baik terhadap hamba-Nya. Ini kan kita manusia yang hina, lagi kan berdosa, diciptakan dari tanah, lalu memandang rendah sesama ciptaan tanah. Pada ketika itulah kita telah pun sombong dan merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Sekian dari saya. Yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari kesilapan dan kecuaian saya sendiri. Saya memohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, terlebih bicara, terlanjur kata. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share and subscribe. Kita bertemu lagi di video lain di lain hari dan waktu. Sekian. Assalamualaikum.